Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kami ucapkan kepada penyelia kami Dr. Muhammad Farid bin Muhammad Sairi, pensyarah-pensyarah sejarah dan falsafah sains serta rakan-rakan yang kami kasihi sekalian. Saya Sofia Edina Atirah binti Suhaimi A193727 dan rakan seperjuangan saya Muna Izzah binti Azman A193730. Kami diberi tajuk golongan yang enggan divaksin merupakan mereka yang anti-sains. Kami diminta untuk membahas sejauh manakah kami bersetuju atau tidak bersetuju dengan pertanyaan yang diberikan ini. Saya akan mulakan dengan memberitahu tentang vaksin. Vaksin merupakan salah satu cara perubatan yang paling penting dan berkesan untuk mencegah penyakit dan untuk terus kekal sihat. Vaksin direka untuk melindung diri dengan membina imuniti badan untuk melawan semua jenis penyakit daripada penyakit ringan sehingga penyakit berbahaya. Vaksin memperkenalkan virus dan bakteria kepada tubuh badan demi melindungi diri daripada penyakit yang akan datang. Namun begitu, masih terdapat golongan yang enggan mendapatkan suntikan vaksin. Mereka beranggapan bahawa pengambilan sesuatu vaksin itu tidak mendatangkan apa-apa faedah, malah mendatangkan kemudaratan kepada badan mereka sendiri. Terdapat dua objektif yang akan kami bahaskan tentang pernyataan berkenaan golongan anti-vaksin merupakan golongan anti-sains. Objektif pertama kami adalah untuk mengenal pasti punca penolakan pengambilan vaksin dalam golongan anti-sains, dan yang kedua, kami akan mengkaji kesan kewujudan golongan anti-vaksin ini. Sekarang saya akan menceritakan sedikit sebanyak tentang sejarah perkembangan vaksin. Pada tahun 1796, Edward Jenner mendapati bahawa seorang pemerah susu dijangkiti cacar lembu. Beliau menggunakan nanah dari luka pemerah itu lalu disuntikkan ke dalam badan seorang kanak-kanak berusia 8 tahun. Dia didapati kurang sihat namun keadaannya membaik pada keesokan harinya. Jenner lalu menyuntiknya sekali lagi dan didapati bahawa kanak-kanak tersebut tidak dijangkiti dengan cacar lembu. Pada tahun 1798, Jenner menerbitkan sebuah buku tentang eksperimen tersebut. Dengan menggunakan perkataan Latin untuk lembu iaitu vacca dan cacar air iaitu vaccinia, program vaksinasi mula meluas di Eropah. Selepas kejayaan Jenner ini, vaksinasi terus tersebar ke seluruh dunia dan membawa kepada penemuan vaksin lain seperti vaksin rabies dan vaksin antraks. Antara punca penolakan pengambilan vaksin dalam golongan anti-sains adalah kerana mereka mempunyai pegangan agama yang kuat dan sifat ketahanan yang tinggi dalam diri mereka. Disebabkan oleh itu, mereka lebih cenderung untuk mempercayai apa yang terkandung di dalam kitab agama mereka sahaja. Walaupun pembuatan vaksin telah dibuktikan dan diterangkan secara kaedah saintifik, namun bagi mereka, tiada yang mampu mencipta sesuatu melainkan Tuhan mereka sahaja. Oleh itu, mereka berpegang teguh dan enggan untuk mengambil vaksin kerana mempercayai bahawa perbuatan itu berdosa. Seterusnya, kebanyakan maklumat palsu ataupun fakta palsu berkenaan dengan vaksin telah ditularkan di dalam media sosial oleh sesetengah golongan yang bukan datangnya daripada bidang perubatan seperti golongan anti-sains dan juga golongan peniaga yang mana mereka menipu bahawa produk mereka mampu memberikan kesan atau alternatif yang lebih baik daripada vaksin. Kebanyakan masyarakat telah terpedaya dengan tipu hilang mereka dan berpaling tadah dari mengambil vaksin. Akhir sekali, bahan yang meragukan menjadi punca penolakan pengambilan vaksin. Apabila diterangkan kaedah pembuatan vaksin menggunakan virus yang telah dilemahkan dan menggunakan teknologi genetik, kebanyakan masyarakat menyifatkan bahawa teknologi itu menggunakan bahan yang meragukan dan boleh membawa bahaya bagi diri mereka. Sebagai itu, mereka tidak percaya tentang teknologi sains yang dipakai dalam pembuatan vaksin dan enggan untuk menerima vaksin. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kesan kewujudan golongan anti-vaksin. Yang pertama, kadar kemasukan pesakit berpenyakit berjangkit ke hospital meningkat. Telah terbukti bahawa mereka yang tidak divaksin secara ketaranya lebih berisiko tinggi untuk dimasukkan ke hospital. Dengan peningkatan kemasukan pesakit ke hospital akibat COVID-19, ia membawa kepada cabaran bekalan dan permintaan dalam sektor kesihatan.
Sebagai contoh, seorang pesakit datang ke hospital untuk rawatan yang tidak berkaitan dengan COVID-19, namun tiada yang boleh merawat mereka. Mereka terpaksa dipindahkan ke hospital di negeri lain dan malangnya, tiada satu hospital pun yang dapat merawat mereka atas sebab kekurangan kemudahan alat perawatan. Seterusnya adalah membawa kepada kemelesetan ekonomi. Individu yang tidak divaksinasi telah menyebabkan kerosakan ekonomi yang ketara. Bukti menunjukkan bahawa kos purata rawatan adalah lebih tinggi pada pesakit yang memerlukan kemasukan ke hospital secara berpanjangan dan sokongan perubatan yang meluas, dan ia rata-rata datang dari golongan orang yang tidak divaksin. Akhir sekali, kesan kewujudan golongan anti-vaksin ialah penularan wabak penyakit yang serius. Saya bagi satu contoh situasi. Pada tahun 2018, seramai 36 pelajar di Sekolah Rendah Asheville, Waldorf, Amerika Syarikat dilaporkan mempunyai kes jangkitan campak terbesar setelah beberapa dekad. Setelah kajian dilakukan, dilaporkan bahawa sebahagian daripada komuniti sekolah tersebut merupakan golongan anti-vaksin. Seterusnya, saya akan memberikan pendapat peribadi kami. Pada pandangan kami, perhatian yang sewajarnya harus diberikan kepada isu-isu anti-vaksin di negara ini agar kita dapat mengelakkan kesan-kesan sampingan. Salah satu kesan kumpulan anti-vaksinasi terhadap individu adalah mereka boleh menggalakkan orang lain untuk menyertai kumpulan mereka. Selain itu, golongan anti-vaksin ini merupakan individu yang negatif dan berfikiran sempit serta sentiasa menganggap diri mereka betul. Mereka mempunyai satu sifat kesombongan yang menyebabkan mereka tidak ingin belajar tentang ilmu-ilmu vaksinasi. Golongan anti-sains ini boleh diberikan penekanan tentang kepentingan ilmu sains terutama dalam bidang perubatan disebabkan oleh peredaran zaman teknologi yang semakin canggih serta penambahbaikan fasiliti perubatan yang diwaris semasa ke semasa. Mereka perlu menyesuaikan diri mereka dengan teknologi moden yang akan dipakai pada masa akan datang. Golongan ini dapat dikurangkan dengan cara mencegah penyebaran maklumat palsu yang disebarkan oleh sesetengah pihak yang tidak bertanggungjawab, terutamanya dalam media sosial. Kami percaya isu ini dapat ditangani dengan cara mengurangkan golongan anti-sains ini. Kesimpulannya, hasil daripada perbahasan kami bersetuju dengan pernyataan yang menyatakan bahawa golongan anti-vaksin merupakan golongan anti-sains. Beberapa bukti telah kami kemukakan untuk menyokong pernyataan tersebut. Kesan daripada kewujudan golongan anti-sains ini bukan sahaja memberikan kesan yang buruk terhadap individu itu sendiri, malah ini juga memberi kesan yang buruk terhadap masyarakat dan negara. Kami berpendapat bahawa golongan ini dapat dikurangkan dengan cara memberikan pendedahan lebih mendalam tentang kepentingan ilmu sains terutamanya dalam bidang perubatan. Kami berharap agar golongan ini dapat dikurangkan supaya tahap kesihatan di negara semakin meningkat terutamanya apabila wabak melanda negara. Ini merupakan rujukan yang kami gunakan untuk mencari bukti-bukti sepanjang perbahasan kami. Itu sahaja pada kami. Saya Mina Izzati Azman dan rakan semua dengan saya Sufiatina Atira binti Suhaimi. Sekian, terima kasih.